pada waktu tu? Oh, dia ada kes. Bila dia ada kes, kita tak boleh nak kata apa. Dan dia ingat, kita kena ingat, yang meletakkan di kes-kes tersebut siapa tuan-tuan? Mahathir. Pada zaman PH memerintah, pada zaman Bersatu memerintah juga. So pada waktu itu, okey, ni dia sebagainya. So dia dimalukan. Kenapa tak dapat jawatan? Sebab dia ada kes. So bila dia ada kes, itu alasan. Itu bukan sebab sebenar. Itu bukan sebab sebenar. Bagi masa itu Najib dia tak kisah. Najib dia nak nafsi-nafsi je. Dan akhirnya saya predict, saya kata kerajaan akan tumbang tidak lama lagi. Seawal Ogos 2020. Saya kata kerajaan akan tumbang, dan yang akan menumbangkan kerajaan pada masa itu, saya kata UMNO dan juga Azmin. I was not wrong about Azmin. Dia hampir nak swing. Tetapi isunya pada waktu itu, apa dia isunya tuan-tuan? Isunya adalah UMNO menjadi kuat. Bukanlah kuat sangat, tapi kuat lah. So, benda itu dapat dihidup oleh saya dan juga oleh Bersatu. Immediately, pada waktu itu, kalau tuan-tuan ingat Ismail Sabri. Ismail Sabri dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 7 Julai 2021. Dan akhirnya menjadi Perdana Menteri pada beberapa bulan lepas tu. Menjadi Perdana Menteri pada Ogos 2020. Sebulan. Pada 7 Julai, beliau dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri. 20 Ogos 2021, beliau dilantik menjadi Perdana Menteri. Kenapa tiba-tiba dia jadi Timbalan Perdana Menteri? Kita kena faham satu perkara. Kan saya kata dalam live saya pada waktu itu, Bersatu tahu dia orang dah jatuh dah. Dia tahu dia nak jatuh dah. Tetapi dia masih tak boleh bagi kekuatan kepada Zahid. Sebab satu ada perkara yang daripada Zahid ni, kalau dia berkuasa, habis Bersatu. So dia letak kepada Camp B. Siapa Camp B? Camp B sebenarnya Hishamuddin Tunusin On. Hishamuddin Tunusin On adalah Camp B. Tetapi dia tak boleh bagi juga pada Hishamuddin. Nanti obvious sangat. Dan Hishamuddin ini berbesan ke bersaudara ke something, bukan sepupu lah. Tapi ada hubungan disebabkan pernikahan dengan Azmin Ali. So dia lantik dibagi kepada kepada tim itu. Dan itulah dia punya perekat, dia punya yang menyebabkan dia orang jadinya peristiwa tersebut. Bila dibagi kepada Ismail Sabri, dia jadi Timbalan Perdana Menteri pada Julai 2021. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri pada Ogos 2021. Sebulan lebih baru jadi Timbalan Perdana Menteri, terus jadi Perdana Menteri. Kerajaan tumbang, berlaku peralihan kuasa, dia jadi Perdana Menteri. Now, isunya pada waktu itu, dia tidak dibenarkan untuk memegang jawatan Perdana Menteri, tetapi dia dah dilantik. So dia jadi the reluctant Prime Minister. The reluctant Prime Minister. Prime Minister Perdana Menteri yang reluctant. Reluctant ni apa? Teragak-agak. Dia teragak-agak. Aku tak terima. Ni lah masa aku jadi Perdana Menteri. Aku tak terima, ni lah masa aku jadi Perdana Menteri. Bila lagi tiba, tuan-tuan, Ismail Sabri never in his wildest dream dia akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Never in his wildest dream. Tiba-tiba dapat peluang jadi Perdana Menteri. Oi, takkan nak tolak. Dan Zahid Hamidi tak pernah jadi Perdana Menteri ya. Di Timbalan banyak Ni kali kedua beliau jadi Timbalan Perdana Menteri. So bila dia terima pada waktu itu UMNO kata tak apa, pilihan raya masa tu 2021 kan, 2022 setahun lagi nak pilihan raya. So tak apa, kita sabar. Zahid Hamidi kata tak apa, kita sabar. Dan pada waktu itu ada masalah tentang, sebab tak lama lagi ada pemilihan parti UMNO. So the things were very delicate. Pemilihan parti UMNO, takut dia kalah tim ni. So kenapa dia lantik Ismail Sabri? Sebab dia nak tim ini menang pemilihan parti. Tetapi ialah Tuhan Maha Berkuasa kan, Allah is great, berjaya ditunda. Itu Ahmad Mazlan punya kerja tu. Dapat tunda sehingga selepas PRU. Dan bila lepas PRU, kita tahu the rest of the history lah. Dia tak jadi Perdana Menteri. Dia tak ada pemilihan parti. Pemilihan parti tidak melibatkan Presiden, maka dia kekal jadi Presiden. Dan yang bestnya, walaupun UMNO kalah pada waktu itu, Barisan Nasional kalah. Tempat ketiga tuan-tuan. Tempat pertama Perikatan Harapan, tempat kedua PN, tempat ketiga Barisan Nasional. Tetapi dia berjaya membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan dan mendapat tempat kedudukan kedua sebagai Timbalan Perdana Menteri. So bila tempat kedua Timbalan Perdana Menteri dan sebagai Presiden Parti, dia gunakan kuasa dia, cantaskan. Hishamuddin kena gantung, KJ kena buang. Apa cerita Adham Baba? Saya pun tak tahu.
Ismail Sabri KJ ni tuan-tuan, saya cerita. KJ ni sengaja dialih daripada Rembau, dihantar ke Sungai Buloh. KJ ni tradisi tempatnya dekat Rembau. Kalau dia bertanding situ menang. Tapi dia, untuk ganti dia tak ada letak seorang bawang, so dia letaklah Tok Mat. Alasan betul lah, ditarik untuk letakkan dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh ni suicide. Yang lawan dia tu India, tuan-tuan. India, Ramanan tu lawan, Datuk Ramanan tu lawan dengan KJ, Khairi Jamaluddin. Kalah KJ dekat Sungai Buloh. Sebab Sungai Buloh ni dia bukan tengok bangsa, dia tengok siapa capable, daripada parti mana. Dan sebenarnya saya kata KJ kat situ memang suicide. Walaupun undi tak besar, doesn't matter. Yang penting menang, yang penting dia kalah. Tu saya kata suicide. Suicide kalau dia dihantar kat situ. Apa tujuan? Cantas. Akhirnya kita rest is history. Jadi kita akan tengok kenapa saya kata bersatu akan berkubur. Kan? Bersatu akan berkubur. Baik. Sebelum kita cerita bersatu berkubur ni tuan-tuan, tadi keputusan ni lah. Kemaman kubu kuat UMNO bukan PAS, kata Zahid Hamidi, dan telah diputuskan bekas Panglima ATM calon BN di Kemaman. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor diumum sebagai calon BN bagi PRK Kemaman. Pengumuman itu dibuat pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bagi PRK Kemaman, katanya. Ahmad Zahid berkata pemilihan Raja Muhammad Afandi setelah mendapat persetujuan daripada seluruh peringkat kepimpinan UMNO dan BN untuk memberi peluang calon langsung itu bagi merebut semula kerusi parlimen berkenaan. Pengurusi Barisan Nasional Datuk Ahmad Zahid berkata parti itu berpeluang merampas kembali kerusi Kemaman pada pilihan raya 2 Disember kerana kerusi itu merupakan kubu kuat UMNO dan bukannya parti PAS. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata kekalahan parti itu pada PRD 15 disebabkan fitnah terhadap UMNO dan BN selain penggunaan sumber kewangan yang luar biasa oleh pihak lawan. Kita merasakan Kemaman bukan kubu kuat PAS, Kemaman ialah kubu kuat UMNO. Namun disebabkan terjahan isu fitnah dan simbahan kebencian terhadap UMNO khususnya BN serta penggunaan sumber keuangan yang sangat luar biasa pada kes itu, kita kekurangan undi di Kemaman. Kemaman Terengganu ni antara tempat, kalau tuan-tuan ingat lagi kan masa tu janji kan siapa balik dia akan dapat dana. Sampai sekarang dana tu tak dapat lagi, tuan. Sampai sekarang dana tersebut tak dapat lagi. Kita kena faham dana itu tak disalurkan lagi. Lebih RM1,000 kot. RM1,000 tu dana banjir. Dana balik RM300 ke RM200. Saya tak tahulah. Dana banjir pun tak dapat lagi. So suatu benda yang ni lah, yang tertarik, yang menarik lah untuk kita tengok dalam pilihan raya akan datang ini. Boleh ke PAS menang tanpa dana yang banyak? Baik, sebelum kita cerita yang politik ni tuan-tuan, saya tertarik dengan cerita dua orang ahli polis, seorang daripada Sarawak, iaitu cerita Azilah dan juga cerita Sirul. Okey. Kes Altan Tuya, Sirul Azhar kini bebas dari tahanan imigresen Australia. Bekas anggota polis Sirul Azhar yang disebabkan membunuh wanita Mongolia pada tahun 2006 dibebaskan dari pusat tahanan imigresen Villawood di Sydney, Australia semalam. Akhbar Australia The Sydney Morning Herald melaporkan Sirul Azhar dibebaskan selepas 9 tahun berada dalam tahanan imigresen sejak 2015. Pembebasannya susulan keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa tahanan bukan warga negara yang tidak dapat dihantar pulang tidak boleh lagi ditahan selama-lamanya oleh pihak imigresen. Difahamkan susulan keputusan itu selama 92 orang dan kebanyakannya pelarian termasuk beberapa orang yang lain didapati bersalah atas jenayah kekerasan dibebaskan dan dibenarkan tinggal di Australia di bawah syarat khas. Media turut laporan media lagi berita pembebasan Sirul Azhar disahkan oleh lakinya Syukri Azman yang kini menetap di Australia. Kini dia ada bersama dengan saya dan saya sedang uruskan semua perkara pihaknya. Sementara Sirul bebas tetapi Azilah masih tunggu keputusan pengampunan. Hukuman mati terhadap bekas anggota polis Azilah Hariri atas kesalahan membunuh belum dilaksanakan meskipun Mahkamah Persekutuan telah pun menolak permohonan yang mengenepikan keputusan itu pada 2020. Satu sumber mendedahkan Azilah 47 kini menghadapi hukuman di penjara Sungai Buloh sebagai banduan akhir sementara menunggu keputusan Jemaah Pengampunan Negeri. Kata sumber itu Azilah yang juga merupakan sebelum ini menjalani hukuman di penjara Kajang dipindahkan Sungai Buloh pada September tahun lalu. Dia masih banduan akhir di penjara Sungai Buloh setelah dipindahkan ke sana. Semalam, Ketua Polis Negara Razwan Husin mengesahkan seorang lagi tertuduh dalam kes pembunuhan itu, Sirul Azhar, dibebaskan dari tahanan imigresen di Australia. Tuan-tuan, saya doakan Azilah ni daripada Sarawak. Saya doakan semoga kebenaran